Menarik petang ini, Fahmi Fadzil iklan notis saman Papagomo di akhbar. Suhaimi Nasir perlu terima hakikat tiada keperluan lakukan rampasan kuasa. PDRM akan panggil individu digelar Mr. H. Bukit Aman siasat dakwaan KP Agensi Keselamatan lakukan gangguan seksual. Azizi Abu Naim tegaskan masih ahli Parlimen PN. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Asmai Ismail dalam Netstep News edisi petang Selasa, 21 November 2023. Sebelum itu jangan lupa untuk subscribe YouTube Netstep TV dan follow Facebook Netstep Malaysia. Berita sepenuhnya. Menteri Komunikasi dan Digital Fahmi Fadzil mengiklankan notis saman terhadap seorang penyokong pembangkang Wan Muhammad Azri Wan Dres atau Papagomo di sebuah akhbar berbahasa Inggeris. Ahli Parlimen Lembah Pantai itu berkata, tindakan itu susulan blogger tersebut tidak dapat dihubungi oleh pihaknya sejak beberapa bulan lalu. Beliau memaklumkan telah mendapat kebenaran mahkamah pada 6 November lalu supaya notis saman tersebut diserahkan secara penyampaian ganti. Saman tersebut dipercayai berkaitan kenyataan fitnah dibuat Papagomo yang mendakwa Fahmi menyalahgunakan tempat beribadah iaitu masjid bagi tujuan kempen pilihan raya. Kata-kata fitnah itu disiarkan di akaun TikTok dan Facebook Wan Muhammad Azri pada 1 Ogos. Pihak Majlis Agama Islam Selangor sebelum ini mengesahkan Fahmi sama sekali tidak memberikan ucapan berbau politik seperti mana yang difitnah oleh defendant. Ketua Penerangan UMNO Sabah Suhaimi Nasir perlu menerima hakikat bahawa tiada keperluan untuk melakukan rampasan kuasa pentadbiran kerajaan negeri daripada Ketua Menteri Datuk Seri Haji Jinor. Pengerusi Gerakan Kuasa Rakyat Malaysia G57, Datuk Zulkarnain Mahdar berkata, tiada gunanya UMNO Sabah bersekongkol dengan warisan untuk menjatuhkan kerajaan negeri hingga menjejaskan pertumbuhan ekonomi. Selasa lalu, media melaporkan Suhaimi membidas kenyataan Haji Ji yang cuba membangkitkan semula isu cubaan rampasan kuasa yang berlaku pada awal tahun ini. Ahli Parlimen Libaran itu berkata, tindakan Haji Ji membangkitkan isu cubaan rampasan kuasa seolah-olah seperti membuka pekong di dada sendiri. Suhaimi meminta rakyat Sabah tidak lupa siapa sebenarnya kepimpinan Gagasan Rakyat hari ini yang bermula dengan UMNO dan seterusnya menyertai Bersatu sebelum bertindak menubuhkan Gagasan Rakyat apabila Bersatu tidak dapat membentuk kerajaan selepas PRU15. Dalam pada itu, Zulkarnain juga mengingatkan Suhaimi tentang isu sempurnanisasi dengan melantik timbalan Ketua Menteri Sabah yang berasal dari Sempurna. Tindakan itu termasuk lantikan ke dalam jawatan tertentu pentadbiran juga asal Sempurna dan mempunyai kaitan dengan Syafi'i Abdal. Polis Diraja Malaysia PDRM akan memanggil dan merakam keterangan individu dinamakan sebagai Mr. H susulan pendedahan bekas Ketua Pengarah Jabatan Komunikasi Komuniti JKOM, Datuk Dr. Muhammad Agus Yusof semalam. Ketua Polis Negara Tan Sri Razarudin Husin berkata, individu berkenaan dikenal pasti berdasarkan maklumat yang diberikan oleh Muhammad Agus. Dalam pada itu, Razarudin menggesa pegawai JKOM Abdul Wahab Abdul Kadir Jilani segera tampil membantu siasatan. Razarudin memberitahu ada beberapa individu lagi akan dipanggil dalam masa terdekat bagi membantu siasatan itu. Dalam perkembangan sama, beliau berkata, siasatan juga dijalankan di bawah Seksyen 203A Kanun Keseksaan dan Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia berhubung laporan dibuat Muhammad Agus mengenai kebocoran laporan polis yang dibuatnya. Semalam, Muhammad Agus memaklumkan mendedahkan maklumat individu dikenali Mr. H selepas keterangannya diambil polis. Dalam masa sama, Muhammad Agus berkata, beliau juga membuat satu lagi aduan
berhubung penularan laporan polis yang dibuatnya sebelum ini berkaitan video perbualan miripnya dengan seorang kaki tangan Cekong. Sebelum ini, Bindia melaporkan polis Selangor menerima laporan berhubung rakaman video tular mengenai perbualan locah didakwa membabitkan dua individu termasuk seorang yang mirip Muhammad Agus. Polis membuka kertas siasatan berhubung dakwaan gangguan seksual oleh seorang ketua pengarah sebuah agensi keselamatan terhadap seorang wanita seperti ditularkan di media sosial hari ini. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah JSJ Bukit Aman, Datuk Seri Muhammad Syuhaili Muhammad Zain ketika mengesahkan perkara itu berkata, satu kertas siasatan sudah dibuka susulan laporan polis yang diterima pada 14 November lalu. Terdahulu tular di media sosial satu salinan laporan polis oleh seorang wanita berusia 39 tahun yang bertugas sebagai penasihat keuangan yang dibuat di Balai Polis Seksyen 9 Shah Alam pada 14 November lalu. Dalam laporan polis itu, wanita terbabit mendakwa ketua pengarah bergelar Datuk itu mengeluarkan kata-kata berbau lucah terhadapnya pada pertemuan kali pertama mereka November tahun lalu ketika menawarkan peluang pelaburan. Mangsa mendakwa ketua pengarah itu juga pernah beberapa kali mengajaknya untuk berjumpa di hotel dan pusat karaoke, namun ditolak kerana tahu individu itu berniat jahat. Selain itu, wanita terbabit mendakwa datuk berkenaan mula melakukan gangguan seksual secara lebih serius sejak Ogos lalu dengan menghantar kira-kira 10 video serta gambar lucah melalui mesej di telefon bimbit. Sehubungan itu, mangsa tampil membuat laporan polis kerana terlalu tertekan, trauma dan mengalami kemurungan. Dengan kejadian itu, selain turut diugut agar tidak melaporkan perkara itu kepada sesiapa. Ahli Parlimen Gok Musang Muhammad Azizi Abu Naim akhirnya bersuara di Dewan Rakyat pada Selasa susulan kontroversi sokongan kepada Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Beliau menegaskan masih lagi Ahli Parlimen Perikatan Nasional PN. Katanya beliau juga mengesahkan kenyataan yang dibuat itu adalah daripada dirinya sendiri tanpa ada apa-apa unsur paksaan ataupun sebaliknya. Sebelum ini, Ahmad Fadli Syari, PN Pasir Mas berkata, Muhammad Azizi kini berada di blok kerajaan. Azizi menjadi Ahli Parlimen Parti Pribumi Bersatu Malaysia Bersatu ketiga yang menyatakan sokongan secara terbuka kepada Datuk Seri Anwar. Beliau berkata keputusan itu dibuat bagi memastikan kebajikan penduduk di kawasannya terbela selain terus mendapat pelbagai manfaat termasuk peningkatan kemudahan infrastruktur. Oktober lalu, Ahli Parlimen Kuala Kangsar, Datuk Iskandar Zulkarnain Abdul Khalid diikuti Ahli Parlimen Labuan, Datuk Suhaili Abdul Rahman mengambil tindakan sama. Terbaru, Zahari Kecik, PN Jeli juga mengisytiharkan sokongan sama dengan alasan permasalahan kos sara hidup dan himpitan keperluan asas yang dihadapi rakyat di kawasan tersebut termasuk isu pembangunan. Sekian sahaja untuk edisi petang ini. Ikuti perkembangan semasa isu-isu panas politik Malaysia setiap hari hanya di Nextstep News. Jangan lupa untuk follow Facebook Nextstep Malaysia dan subscribe YouTube Nextstep TV. Nextstep Malaysia menjangkau informasi mengorak inspirasi. Saya Asma Ismail. Assalamualaikum dan salam sejahtera.